Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam ini di Masjid Syuja'ah Merlimau Utara. Terima kasih banyak saya ucapkan pada seluruh ahli jawatan kuasa masjid dan juga sidang jemaah sekalian, muslimin muslimat, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu ayah, moga-moga semuanya dirahmati Allah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, malam ini akan kita bincangkan satu tajuk bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tak lama lagi akan disambut, iaitu tajuknya berkaitan tentang layakkah kita untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat sekalian, setiap kali bila kita mendengar laungan azan, selesai saja azan dilaungkan, maka kita semua akan sama-sama membacakan doa selepas azan. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah, sampai dekat satu perkataan ataupun satu istilah yang mungkin tak ramai orang ambil tahu, iaitu istilahnya maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan allazi wa'adtah. Kan, maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda itu maknanya apa? Jadi maknanya lepas ni tuan-tuan semua baca doa selepas azan, sampai saja perkataan maqaman mahmuda, itu sudah faham apa yang kita bincangkan malam ini. Maqaman mahmuda itu maknanya makam terpuji ataupun kedudukan terpuji. Kedudukan terpuji untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, maqaman mahmuda itu ada 4. Yang kata kedudukan terpuji
untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 4. Pertama sekali, maqaman mahmuda itu disebutkan sebagai dapat duduknya bersama di kursi Allah Ta'ala di Arash nanti. Maknanya Nabi kita akan berada pada satu kedudukan yang paling termulia sekali dalam kalangan seluruh umat manusia. Maknanya kita tiap-tiap kali berdoa agar Nabi kita dapat kedudukan paling tinggi. Dia macam undi jugalah. Semua pakai undi untuk Nabi kita, nanti dapatlah kedudukan tu. Kalau dulu zaman Akademi Pantasia dia panggil afundi. Kita afundi untuk Nabi kita. Setiap seorang doa untuk Nabi, maka Nabi akan dapatlah kedudukan terpuji. Ceritanya kalau dah Nabi dapat kedudukan terpuji, untuk apa? Ni kita ceritalah kat ujung nanti. Yang kedua, maqaman mahmuda itu maksudnya iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi seolah-olah mendapat lesen, dapat permit untuk keluarkan mana-mana orang yang kena bakar di dalam api neraka itu untuk nak dikeluarkan. Nabi kita seolah-olah diberi izin oleh Allah Ta'ala, macam tadilah saya sebut, dapat permit, dapat lesen untuk keluarkan mana-mana orang yang tengah hangus dalam neraka itu dapat dikeluarkan. 2. Yang ketiga, maksud maqaman mahmuda itu adalah satu bendera ataupun satu panji yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai lambang ketua rombongan. Macam tuan-tuan biasa tengok Sukma, Sukan Malaysia, Sukan Commonwealth, biasanya ketua kontingen dia akan pegang bendera mewakili negara, mewakili negeri. Dia akan kibar. Yang pegang tu seorang duduk paling depan, dia kibar. Macam baru ni perarakan merdeka, semua kontingen pakai bawa kecuali abang bomba. Dia tak bawa ni, dia tunjuk lengan. Yo kau ni. Yang lain-lain biasanya ketua kontingen dia bawa bendera. Dekat akhirat nanti ia akan pegang panji ketua rombongan seluruh umat manusia. Panji itu disebut Liwaul Hamdi. Siapa yang akan pegang itu? Itulah yang akan pegang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu bagi sekalian umat manusia. Dan maksud maqaman mahmuda yang keempat, ini yang tajuk kita malam ini. Maksud maqaman mahmuda yang selalu kita doa selepas azan itu adalah, iaitulah syafaat. Maknanya kita berdoa pada Allah, moga-moga Nabi kita mendapat maqaman mahmuda itu. Maknanya Nabi kita berada pada satu kedudukan supaya Nabi kita dapat bagi syafaat kepada seluruh umatnya. Dia cerita nak dapat syafaat ni bukan senang. Akhirat nanti janganlah kita bayangkan macam kehidupan di dunia. Dunia ni tak ada apa sangat. Akhirat ataupun padang mahsyar nanti adalah satu tempat yang sangat menggerunkan. Sebab lantai dia besi, langit dia besi, lantai dia tembaga. Manusia pada waktu itu dengan tak ada sehelai benang pada badan, semua mendongak ke langit 40 tahun. Apa sebab pula manusia semua dongak ke langit selama 40 tahun? Semua tengah tunggu keputusan. Keputusan sama ada dia nak ke neraka ke syurga. Tunggu keputusan. Tengok langit, dongak ke langit 40 tahun. Ini bukan cerita tunggu keputusan COVID ni. Kalau dulu sungguh positif ke, nak pakai glamping ke, sungguh. Kita tunggu keputusan darah pun takut. Darah tinggi, tekanan darah rendah, kena makan ubat cair darah, macam-macam. Itu pun suspend. Ramai orang sekarang dia cakap, alhamdulillah ustaz, saya satu sakit pun tak ada. Cuba pergi cek. Tarik siang malam, roti canai sur punya. Pergi cek tengok. Sembang kata saya sakit apa pun tak ada. Memang pergi cek. Cek darah cukup lah. Tak ramai orang berani cek darah.
pemeriksaan kesihatan walau percuma pun belum tentu semua orang berani, tak berani. Entah dia dah jadi kilang gula, entah dia dah jadi kilang apa, tak tahu pada badan tu dah. Jadi orang takut. Itu cerita dunia. Akhirat nanti memang ramai orang dia dongak ke langit tu. Itu yang kata Sayyidatina Aisyah, dia kata, ya Rasulullah, kalau dah semua tak berbaju, malu orang pakai tengok satu sama lain. Kata Nabi SAW, hei anak Abu Bakar. Oh Nabi, Aisyah kan anak Sayyidina Abu Bakar. Hei anak Abu Bakar, waktu itu semua orang sibuk sibuk menanti-nanti keputusan dia. Ini bukan keputusan pilihan raya ni, itu pun suspend sampai pukul 3-4 pagi, tak tidur lagi, duduk tunggu. Ini keputusan sama ada engkau nak masuk syurga ke neraka. Dia ada golongan, kalau tak syurga tak neraka, dia duduk tengah-tengah, nama golongan Al-A'raf. Golongan Al-A'raf, syurga tak, neraka tak, dia duduk tengah-tengah. Tu lain tahun lah kita cerita siapa yang akan jadi golongan itu. Ada cerita dia, panggil lagi lah lain kali, tu promote namanya. Jadi jadi bayangkanlah, waktu itu semua orang takut, semua orang bimbang, tak sempat nak menengok satu sama lain, tak sempatnya. Dahlah tunggu keputusan, lamanya nak tunggu. Tuan-tuan tahu tak, di padang mahsyar nanti punyalah lama manusia akan tunggu. Bukannya tunggu untuk tunggu nak masuk syurga ke neraka, tunggu untuk nak disoal siasat saja. Lama tunggu. Lama tak lama, sampai dalam kalangan ada manusia yang ramai-ramai menunggu lama tu, dia cakap apa? Dia kata, ya Rabbi irhamna walau finnar. Tuhanku, masukkanlah aku dalam neraka. Lama sangat tunggu. Dia ingat api neraka tu sauna kot, panas berpeluh sikit-sikit je. Tak nak beritahunya, penantian itu satu penyiksaan. Tunggu penceramah pun tak lama sangat kan? Jenuh pengerusi nak mengulang cerita apa, tak tahulah mana penceramah, tak sampai lagi ni. Penantian itu memang satu penyiksaan. Akhirat nanti punyalah tunggu lama, sampai ada orang kata, ya Allah, kalau neraka hantar sekarang lah, tak larat tunggu lah. Padahal dia tak tahu neraka tu lagi teruk. Ada orang tanya, ustaz, kenapa yang lama sangat nak kena tunggu di padang mahsyar? Malaikat kan ramai, nak audit seorang, takkan lama sangat. Dia macam ni, memanglah malaikat pun ramai, pegawai-pegawainya ramai. Ni bukan pegawai SPRM ni malaikat ramai. Tapi nak dibandingkan manusia, tuan-tuan tahu tak seluruh umat manusia berapa ramai? Tak payahlah cakap seluruh umat manusia. Dalam kalangan ramai-ramai manusia, yang paling awal kena soal siasat siapa? Paling awal sekali kena soal siasat siapa? Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul dulu yang kena soal siasat. Tak apalah, Nabi dan Rasul berapa ramai? Maknanya tunggu giliran settle Nabi-Nabi dulu, baru kita umat Nabi berapa ramai? Abu Zar Al-Ghifari pernah bertanya, ya Rasulullah, kam iddatul anbiya? Ya Rasul, Nabi-Nabi semuanya berapa orang? Kata Nabi SAW, Nabi seluruhnya mi'atu alaf wa arba'atu wa ashrun, 124,000 orang. Nabi saja 124,000. Seorang kena soal siasat. Seorang tu umur bukannya pendek, ribu-ribu tahun. Kalau hidup dah lama, soal siasat pun panjang. Kita umat tunggu, memang tunggu. Ada yang tunggu dalam keadaan matahari sejengkal atas kepala. Ada yang tunggu dalam keadaan kepala di bawah, kaki di atas. Macam-macam orang. Beruntunglah 7 golongan. Panas terik mahsyar, dia duduk di bawah payung Allah.
Siapa 7 golongan itu? Itu lain tahun kita cerita. Panggillah lagi. Ni semua kita promote je malam ni. Mana boleh cerita semua? Payah tu ustaz-ustaz masuk bisnes ni. Pandai pula dia promote. Mana boleh cerita semua, kan tuan-tuan balik. Tak boleh. Jadi bila dah lama sangat tunggu-tunggu, akhirnya ada dalam kalangan manusia ni berpakat, jomlah kita pergi jumpa Nabi-Nabi ni, minta tolong. Minta tolong apa? Minta tolong supaya proceeding mahkamah tu dimulakan. Lama nak tunggu ni. Akhirnya semua beramai-ramai menuju ke arah Nabi Adam. Pakat berjumpalah Nabi Adam. Wahai Nabi Allah Adam, tolonglah, minta pada Allah mulakan perbicaraan. Lama dah tunggu ni. Tengok kawan tu tenggelam dalam peluh, apa lama lemah dalam peluh. Ni kawan ni kepala duduk bawah, tak tahu apa jadi dah, darah turun ke hidung, lama sangat. Apa kata Nabi Adam? Minta maaf. Minta maaf sangat-sangat. Izhab ila ghairi, pergi cari nabi lain. Aku tak boleh tolong. Sebab aku pernah dulu buat kesilapan. Aku pergi makan buah larangan. Buah larangan yang Allah Ta'ala larang tu, aku pergi makan. Jadi disebabkan itu, I'm sorry, aku minta maaf, tak boleh tolong. Tuan-tuan bayangkanlah, Nabi Adam, dia buat silap tu sekali saja, tapi dia ingat sampai kiamat. Sekali kesilapan dia, dia ingat silap dia sampai kiamat. Kita ingat tak? Ke banyak sangat? Banyak sangat ustaz, saya pun tak ingat dah mana satu yang dah taubat, tak taubat lagi. Banyak ustaz, banyak. Malu. Nabi Adam, dia kata mintalah Nabi, jumpalah Nabi lain. Akhirnya umat ni dah tak dapat Nabi Adam seorang. Setiap Nabi-Nabi tu ada je alasan. Nabi Nuh kata aku tak boleh jumpa Nabi, seorang-seorang. Lalas sekali Nabi mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patutlah Nabi kita ada satu keistimewaan. Nabi kita ini, kata Abu Hurairah, likulli nabiyyin da'watun da'a biha ummati falyastajiba lahu wa inni uridu insyaallah atu akhira da'wata syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata Abu Hurairah, setiap nabi-nabi dia ada doa yang mustajab. Tapi kebanyakan nabi-nabi semua dah pakai dah doa tu masa di dunia. Kan umat-umat semua tak senonoh belaka. Ini cari pasal, ini melawan, itu ini. Ya Allah, azab kasih, pam kena. Ya Allah, banjir turun, pam kena. Tapi Nabi kita, dia simpan doa mustajab tu, dia simpan. Dia simpan sampai bila? Untuk nak dijadikan sebagai syafaat untuk di hari kiamat nanti. Maknanya orang yang berada di hari akhirat nanti adalah orang yang paling bertuah kalau dia dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia syafaat ni kalau bahasa kita di dunia garantor. Garantor ni tak ramai orang suka jadi, pasal biasanya berakhir dengan bermusuh. Jadi penama kedua, jadi banyak bergaduh lah, banyak saya jumpa. Jadi pak sanggup jadi garantor ni, memang silat hari bulan yang tukang jadi garantor tu yang kena heret ke mahkamah, blacklist lah, sitos lah, apa dia yang kena. Tu yang bergaduh banyak tu. Tapi Nabi kita, dia sanggup untuk jadi garantor kita, jadi penjamin kita kelak nanti di hari akhirat. Cuma persoalannya sekarang, macam mana agaknya kita nak dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik ni tuan-tuan semua kenal lah ya, sahabat Nabi yang umurnya paling panjang. Sahabat Nabi umur paling panjang, sahabat terakhir yang wafat. Umur dia panjang, 107 tahun. Umur dia 107 tahun.
Anak dia 120 orang. Anak dia 120 orang. Bukan cucu, cicit, ciot apa, bukan. Anak saja. Tu maknanya kalau dia ambil gambar untuk raya tu, dia tak boleh pakai tripod, monopod ni tak boleh. Dia kena pakai drone. Pasal sekampung tu semua dia punya anak tau, 120 orang. Ada orang tanya, asal ramai sangat anak dia ustaz? Cuma mana ramai sangat? Maknanya dia banyak kilang. Kilang tu banyak. Kalau satu saja kilang, roboh kilang tu. 120 tu banyak, tak ada kerja ke apa. Baru berpantang mengandung, letih. Tak faham ya, banyak kilang elok. Jadi tak faham pun tak apa. Di musim-musim Tesla ni ramai tak faham sebenarnya. Jadi nak beritahunya pada semua bahawa Anas bin Malik ini timbul kerisauan dalam hati dia. Tuan-tuan tahu ya, Anas bin Malik ini siapa? Dia antara sahabat Nabi. Dia Huzaifah al-Yamani, Bilal bin Rabah, ini antara sahabat-sahabat kanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pernah risau, Anas bin Malik ni. Dia kata, ya Rasulullah, kami hidup di dunia dengan Tuan, dapat duduk sebelah, semayang sama-sama, berjuang sama-sama. Nanti kalau di hari akhirat manusia ramai, jadi macam mana saya nak carimu ya Rasul? Nak carimu ya Rasulullah? Nak cari di mana? Umat manusia ramai sangat. Nabi di celah-celah mana nak cari? Yang tanya tu sahabat Nabi tu, dia ada bimbang. Kalau tak jumpa Nabi di hari akhirat nanti, kita yang umat ni, yang tak pernah jumpa Nabi, takkanlah tak terdetik dalam hati, nak terfikir, manalah aku nak cari Nabi ke akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan, Nabi kata, carilah aku di 3 tempat. Carilah aku di 3 tempat. Maknanya Nabi dah share location. Orang sekarang kan sikit-sikit location. Pakai Haji Wazir. Weh itulah. Waste ni pun kadang kalau tak kena gaya, waste your time. Pasal dia memang tunjuk jalan cepat. Dia tak kira dah, batas bendang pun dia tunjuk, sawah-sawah tu. Macam tu, di Melaka ni saya tak pasti. Tapi kalau tuan-tuan pergi Perlis, kalau boleh tak payah pakai waste sangat. Sebab di Perlis, Sabak Bernam apa tu, sana kan banyak sawah. Ban tu pun dia suruh kita lalu. Tu jalan ban tu, batas bendang tu, itu pun dia suruh kita lalu. Dia bukan tanya kita, encik pakai kereta ke, MPV ke, motor ke, jalan. Tak ada. Dia tunjuk saja, turn left, turn right, kubur depan. Aduh, memang waste your time tu. Lari tajuk sorry. Jadi Nabi, dia dah share location Jadi tuan-tuan jangan cakap, saya tak tahu Nabi kat mana. Saya tak tahu Nabi. Apa tak tahu? Ni dah bagi tahu ni. Nabi dah bagi tahu. Hadis riwayat Muslim. Nabi kata, carilah aku di 3 tempat. Puas tanya malaikat itu, tanya malaikat ini, tanyalah antara 3 tempat ini. Apakah 3 tempat tersebut? Pertama, Nabi kata, akhirat nanti manusia punya ramai, engkau cari aku tak jumpa, kau carilah aku. Pertama sekali dekat Al-Mizan. Apa makna Al-Mizan? Tempat timbangan amalan. Tempat timbangan amal. Tempat timbangan amal tu bentuk rupanya macam mana? Dia dipasak dengan 2 tiang yang besar. 2 tiang yang sangat besar, dan akan ada 2 piring. Piring untuk menadah atau tempat letak amalan soleh, satu lagi piring untuk meletak amalan buruk seseorang. Berapa besar, berapa luas piring tersebut? Seluas bumi. Tuan-tuan bayangkanlah, kalau hidup amalan tak banyak, sikit saja amalan, nanti semua tengok
Ting. Aku rasa banyak amalan tu. Sikit dah besar. Besar onde-onde tu Besar apa? Kuih Melaka. Bulat tu Alah, banyak tu 70 tahun hidup besar itu Yang lain semua riak. Menunjuk ke orang. Masuk duit RM10 dalam tabung. Lama nak masuk. Kan? Bukan orang sini. Lain. Kan? Jadi sikit amalan. Jadi piring tu besar. Bayangkanlah. Nabi kata cari aku kat situ. Kalau tak jumpa juga dekat Al-Mizan, tempat timbangan amal itu, maka carilah aku dekat Al-Haud. Ha waw dad. Apa makna Al-Haud? Siapa tahu? Haud, apa haud? Bukan haid, haud. Haud apa dia? Ha waw dad. Apa maknanya? Telaga telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kebanyakan kita lebih kenal dengan telaga Kausar. Telaga Nabi, inna a'tayna kal kausar. Tu telaga Nabi. Tapi telaga Nabi pun tuan-tuan jangan berasa selamat. Ramai orang ingat nanti kita dekat akhirat haus, dahaga. Telaga Nabi kan ada. Nabi tak kalah tak ingat umat dia. Mestilah takkan secawan pun dia tak boleh bagi untuk kita kan, minum air daripada telaga Kausar. Tuan-tuan kena ingat, ada orang dia pergi dekat telaga Kausar, Nabi halau dia. Nabi kata fasuhqan, syuh pergi sana, jangan datang dekat. Mula-mula Nabi pelawa. Sekali malaikat bagi tahu, ya Rasulullah, ini orang perangai dia ini. Nabi halau. Nabi kan sayangkan umat, tapi kalau umat pun perangai tak senonoh, Nabi halau. Yang halau ni bukan mak mentua tau. Kalau cakap mak mentua halau, boleh lari pergi ke Penang, duduk rumah Abang Ali. Tahu Abang Ali? Siapa yang lari? Kasim Selamat. Cik Kasim, Abang Ali bukannya apa, itu yang jadi jeruk madu Pak Ali tu. Kalau tak tahu tu contoh, saya tak tahu, tak ada kaitan kot. Kan? Abang Ali tu bagus tu. Kawan tu buta pun dia bagi duduk rumah. Kalau halau di dunia ada tempat lagi lah. Tapi kalau Nabi yang halau, mana mau pergi? Nabi yang halau, memang confirm lah tak dapat syafaat. Tuan-tuan tahu apa perangai orang-orang yang kena halau tu? Tahu apa perangai dia orang? Kita tak cerita malam ini, lain tahun kita cerita. Nampak banyak promote malam ni ya tuan-tuan. Dah nak bagi tahu ilmu ini luas. Janganlah mari setakat malam ni saja. Ustaz TV ke, Ustaz CCTV ke, mari tuan-tuan, dalami ilmu. Seronok ilmu ni. Tapi dah masuk isyak kan? Kita bagi laluan azan isyak dulu, dan kita akan sambung selepas ini. Dan jangan ke mana-mana, insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمدا
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والشرف والدرجة العالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita menyambung kembali tajuk kita malam ini. Layakkah kita untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tadi kita sebutkan apa? Bahawa kelak nanti di hari akhirat Nabi sendiri bagi tahu kepada kita bahawa carilah baginda di 3 tempat. Pertama, cari dekat mana tadi saya sebut? Dekat Al-Mizan. Yang kedua, Nabi kata carilah aku dekat telaga Nabi, atau juga orang kenal sebagai Telaga Kausar. Yang ketiganya, Nabi kata kalau tak jumpa juga dekat 2 tempat yang awal itu, carilah aku di tempat yang ketiga ini, iaitulah titian sirat. Carilah aku dekat titian sirat. Untuk pengetahuan semua, ketiga-tiga tempat ni tak semudah yang kita sangka. Sebab ketiga-tiga tempat ni tak ramai manusia yang lepas, tak ramai manusia yang lulus di 3 tempat ini. Manakan tidak, contoh dekat titian sirat saja disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, jarak perjalanan titian sirat itu adalah 15,000 tahun perjalanan. 15,000 tahun perjalanan. Kita Malaysia ni rasa dah lama sangat tak? Baru 66 tahun. Jarak perjalanan titian sirat itu 15,000 tahun, yang mana jarak itu bukanlah jarak permukaan yang sama. Mendaki 5,000 tahun, mendatar 5,000 tahun, nurun pula 5,000 tahun. Dan bukan setakat itu, ada 7 lengkungan, 7 lengkung pula, yang mana di setiap lengkungan itu akan ada roadblock, malaikat-malaikat yang akan tanya macam-macam soalan. Dahlah jauh, lepas tu ada roadblock pula. Bila nak sampai ujung? Dan kebanyakan orang dekat titian sirat itu, kalau tadi banyak dia lulus, biasanya titian sirat ramai jatuh. Jatuh tu jatuh ke mana? Bawah itu neraka, hujungnya syurga. Nabi tunggu dekat ujung. Nabi tak henti-henti sebut Allahumma salim, Allahumma salim, ya Allah selamatkan. Itu tak dapat, jatuh juga. Ada yang Allah Ta'ala selamatkan dengan syafaat Nabi, ada yang tak dapat diselamatkan.
Ada orang tergelincir jatuh juga ke neraka. Kalau dalam sebuah kitab, nama kitab itu At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, ada mencatatkan kebanyakan orang yang jatuh ke dalam neraka gara-gara dia tak balance. Dia titian sirat ni bukan macam jambatan kita dunia sungai apa tu, dia terlalu licin. Jadi tak ramai orang boleh balance, banyak akan jatuh. Dah lah tak balance, akan ada dua benda yang akan menyebabkan dia orang banyak jatuh. Maknanya dua benda ni duk kacau bagi dia jatuh. Dua benda. Apa dia dua benda? Pertama jawatan, kedua adik-beradik. Sudah. Saya ingat tuan-tuan tak pernah dengar kot. Dah letak jawatan pula malam ni, habislah aku. Inilah aku yang jatuh dan neraka, payah pula. Tak ada masalah kalau tuan-tuan ni jenis orang yang ada sifat amanah, bertanggungjawab, tidak salah guna kuasa. Okey. Yang masalahnya amanah jawatan tu, yang tu yang dia akan kacau. Dia akan kacau kita untuk nak jadi gelincir. Yang kedua, hubungan kekeluargaan, gaduh adik-beradik, bermasam muka, tak bertegur. Yang tu yang akan kacau. Ni akan kacau, yang banyak orang jatuh dalam neraka. Panjang cerita dia, saya tak jumpa syafaat ni pula nanti ni duk cerita setiap sirut panjang tuan-tuan. Jadi saya nak bagi tahu, bukan senang nak dapat syafaat ni, bukan senang. Liku-likunya terlalu banyak sekali, payah betul. Maka akhirnya macam manalah agaknya kita nak dapat. Orang kalau dah dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah orang paling bertuah sekali. Dia dalam dunia ni, orang yang paling bertuah dekat akhirat ada 5. Pertama, orang yang terlepas daripada siksaan kubur. Kedua, orang yang dapat buku catatan amal dengan tangan kanan. Ketiga, orang yang berat timbangan mizan. Keempat, orang yang dapat minum air daripada telaga Kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, orang yang dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan senang nak dapat tu. Mungkin tuan-tuan nak tahulah bentuk-bentuk syafaat Nabi ni macam mana. Maknanya jaminan daripada Nabi tu macam mana. Kata ulama, Nabi kalau dia bagi syafaat pada seseorang dalam bentuk apa? Pertama, ada orang kalau dia dah masuk dalam neraka, kena barbecue, kena panggang ke apa tu, Nabi boleh minta pada Allah dikeluarkan mamat tu, entah siapa-siapa tu, dan dimasukkan ke dalam syurga. Ada? Yang kedua, ada orang yang dia ini kalau nak diikutkan senarai itu masuk neraka dah, tapi kerana syafaat Nabi dia dapat masuk, tak masuk lagi neraka, sipi-sipi nak masuk dah. Tapi Nabi kan, Nabi punya endorsement tu dahsyat lah. Yang sign tu bukan Tok 4 ketua kampung ni, Nabi jamin lah ni. Rajin selawat, ceramah duduk paling depan walau tidur pun. Masuk syurga kan? Contoh, mana tahu kan, maulud Nabi duduk paling depan, selawat paling semangat, bunga telur pegang gini ada setengah majlis maulud Nabi kan macam tu, marhaban, syarahan, makan. Kita banyaknya syarahan dengan makan je lah kan, tapi penceramah je lah tuan-tuan, saya tak tahulah. Dia kena ingat satu keadaan yang mana Nabi SAW ini, tahap paling hebat sekali ialah orang yang masuk dalam syurga pun dapat tak syafaat. Masuk syurga pun dapat syafaat lagi ya? Masuk syurga dapat syafaat tak? Syafaat apa? Ada orang dia masuk dalam syurga pun masih boleh dapat syafaat Nabi tu. Macam mana? Nabi boleh mengangkat kedudukan dia daripada syurga yang tingkat bawah kepada syurga tingkat paling tinggi. Maknanya barangkali lah dia baru duduk bersenang-senang, duduk atas katil ke apa, relax-relax, mari bidadari ke pegawai malaikat, tuan, nama sekian dapat syafaat, kita upgrade bilik, duduk paling atas sekali, bukan 5 bintang, 1000 bintang sana atas, syurga Firdaus. Seronok.
Di syurga ni walaupun tingkat paling bawah, dia tetap syurga. Tuan-tuan janganlah bayang macam homestay pula. Homestay agak bawah-bawah ni, pintu lekang, air slow, pagar berkarat. Ini homestay. Syurga lah. Bawah-bawah pun syurga. Tapi dah lah syurga bawah, dapat syafaat, naik syurga paling tinggi tu. Dia ada amalan dia. Geram saya nak bagi tahu. Ni malam ni saya bagi tahu amalan-amalan dia ada. Jadi oleh kerana itu, malam ini saya nak bagi tahu beberapa amalan-amalan yang sangat mudah sungguh. Rupanya nak dapat syafaat Nabi, hanya tuan-tuan istiqamah saja buat amalan ini, insya-Allah peluang nak dapat syafaat Nabi itu akan menjadi mudah. Amin ya rabbal alamin. Maknanya daripada tadi ni, ini baru masuk tajuk. Boleh tuan-tuan macam menyesal nampak. Saya tengok ada orang dia pegang pen, tak tahu nak tulis apa. Mana tajuk tak masuk lagi. Okey. Jadi sebelum saya nak sebut amalan-amalan untuk mendapat syafaat Nabi, marilah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam beramai-ramai. Kita gemakan Masjid Syuja'ah kita ini dengan alunan suara kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, amalan yang pertama untuk kita nak dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan pertama ialah memperbanyakkan bersujud. Memperbanyakkan sujud. Kenapa saya kata banyakkan bersujud? Pernah diceritakan riwayat daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an. Ini sahabat Nabi. Satu hari dia pernah minta supaya dia nak berkhidmat dengan Nabi satu malam saja. Tuan-tuan pun tahulah yang khidmat dengan Nabi biasa siapa? Anas bin Malik, yang sediakan jubah Nabi, Nabi nak berwuduk, pakaian Nabi, tempat. Anas bin Malik lah yang khidmat. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ni dia minta boleh tak satu malam saja dia nak khidmat untuk Nabi, satu malam saja. Akhirnya Nabi pun meluluskan, boleh satu malam. Jadi malam tu dengan penuh keterujaan, seronok dia khidmat untuk Nabi. Nabi minta apa, semua dialah dia buat. Daripada sepanjang malam itu sampailah ke subuh. Jadi dekat-dekat subuh Nabi pun cakap sesuatu kepada Rabi'ah. Wahai Rabi'ah, sal. Apa makna sal? Mintalah apa yang kau nak minta. Nabi kan ketua kerajaan. Kau nak apa? Tuan-tuan kalau dapat jumpa Nabi, Nabi tanya kau nak apa? Tuan-tuan minta apa? Tender kantin 5 tahun.
Minta apa? Ha? Asam pedas takkan kot. Nabi minta apa? Sebab tengah dengar ceramah, jawapan senonoh semua kan. Bersembang tepi pantai Kelebang tengok. Wah, dapat jumpa Nabi minta kereta. Sahabat Nabi ni yang namanya Rabi'ah ini kata, ya Rasulullah, saya tak ada apa-apa saya nak minta, saya tolong ni ikhlas ya, tak ada apa minta pun. Nabi kata, sal, minta minta. Dia ada orang kan macam tu, dia malu Allah, dia segan orang baik sangat ni, kita segan nak minta Nabi kata lagi, sal, minta lah. Sebab waktu tu subuh, orang tak ramai lagi. Kan nanti kalau orang ramai, aku rapat dengan kau, kan orang lain kan cakap-cakap nanti, minta projek tu, mesti bawa proposal kan. Tak bocor lah, minta peruntukan lah kan. Jadi baik minta sekarang. Orang ni bukan Nabi cakap, nak bagi tuan-tuan faham. Waktu tu tengah tak ramai orang, jadi Nabi minta lah. Heran betul manusia macam ni ya. Disuruh minta tu Nabi, maknanya pasti Nabi akan buat. Tuan-tuan tengoklah manusia yang namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, hasil didikan Nabi. Apa dia kata? Ya Rasulullah, permintaan aku adalah murafaqatak fil jannah. Aku teringin nak menjadi jiranmu di syurga ya Rasul. Aku nak jadi jiranmu dalam syurga nanti ya Rasulullah. Boleh tak? Orang yang pernah hidup bersama-sama Nabi, pernah bersentuh kulit dengan Nabi, pun ada cita-cita nak supaya sekali lagi kita dapat bertemu di syurga ya Rasulullah. Maknanya dapat jadi jiran Nabi dalam syurga. Kalau dah jadi jiran Nabi, mestilah dapat syafaat tu package sekali lah dapat. Maka apa kata Nabi? Dengar. Nabi pesan dekat Rabi'ah, maknanya untuk kita pun sama. Nabi kata apa? Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Nabi kata, engkau tolong aku untuk aku bantu engkau nanti di akhirat syafaat dengan engkau memperbanyakkan sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Sudah orang kita kata, oh kalau setakat banyakkan sujud senang. Sekarang saya boleh buat ustaz. Sujud syukur saya boleh buat. Sujud minta bangun dah. Minta maaf, janganlah masuk air sangat. Dia banyakkan sujud ni, bukan sujud sebarang sujud. Nah, ataupun kalau pagi-pagi tu semayang subuh pagi Jumaat, dia panggil apa? Sujud apa? Sujud sejadah. Sujud sejadah. Masjid ni buat tak sujud sejadah? Setengah tempat tinggal sejadah sujud tak ada dah. Tu imam tak hafal surah sejadah, tak hafal. Lain kali bubuh frame surah sejadah tu senang kan. Jadi memperbanyakkan sujud ni maknanya apa? Apa makna memperbanyakkan sujud? Memperbanyakkan solat sunat. Itu kalau yang fardu itu telah compulsory, wajib memang kena buat pun. Ni sembahyang tambahan, solat sunat, itulah menjadi peluang untuk kita dapat syafaat. Tuan-tuan, macam pagi esok ada kuliah subuh. Ada kuliah subuh? Ada? Tak ada? Tak kisahlah esok ke Ahad ke mana. Kalau ada kuliah subuh, eloknya biasa kuliah subuh kadang-kadang habis 7.30, 7.45. Tengoklah kalau penceramah tu naik syekh pukul 9 biasanya kan. Jadi apa tu, tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan jangan tinggal solat sunat apa? Solat sunat apa? Jangan tinggal. Sebab dia orang yang lepas solat subuh
duduk sama ada baca Quran, zikir dengan tazkirah ke apa, sampailah terbit matahari tu kan, solat sunat isyraq kan. Tuan-tuan buat tu 2 rakaat, pahala dia sama macam tuan-tuan buat apa? Buat apa? Buat haji. Taman Nabi kata. Haji yang sempurna. Jadi senang solat sunat isyraq, lepas tu solat sunat duha, masuk dalam masjid solat sunat tahiyatul masjid, selepas qabliyah ba'diyah. Cuma qabliyah ba'diyah ni yang penting kena ada ilmu lah, jangan lepas asar pun ba'diyah ke. Ada orang ada Allah pas main asar, Allahu akbar, orang tengok semayang apa, ba'diyah asar, elok. Janganlah macam tu. Amalan pertama nak dapat syafaat Nabi buat apa? Semayang sunat hari raya. Semayang sunat raya je lah dia kata. Apa-apa semayang sunat, memperbanyakkan bersujud. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua, untuk mudahkan kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah, inilah semua yang senang-senang saya bagi ni, iaitu amalan dia membaca doa selepas azan. Maknanya tuan-tuan kalau dengar azan, sejurus habis saja azan, janganlah sambung drama, janganlah sambung membawang, mengumpat, mengutuk tu imam, pengerusi semua. Doa, Allahumma la ilaha illallah, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Sebab apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah, sampai habis, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Kata Nabi, siapa-siapa yang dengar azan, lepas habis azan dia baca doa selepas azan, berhak dia untuk mendapat syafaat aku di hari akhirat nanti. Jadi tuan-tuan, janganlah tinggal peluang itu. Tak kira lah azan Masjid Syuja'ah ke, azan surau-surau taman ke, asal azan je doa ya. Ada orang dia baca doa untuk masjid dia je. Azan surau tu biar dia orang lah baca. Mana-mana azannya, azan masjid, azan surau, azan TV, azan radio, azan YouTube, pertandingan azan, baca je doa selepas azan. Cuma azan untuk orang yang dapat baby ni, saya ingat taklah kita baca kot, pasal biasanya orang yang azan untuk baby tu, dia dengan baby yang dengarnya. Tapi tuan-tuan jangan buat main. Ada setengah orang kadang, ialah dia kahwin 15 tahun, lama sangat menanti nak dapat baby. Sekali seronok dapat anak, dapat baby, dia seronok lah pegang baby, seronok. Dia pun azan, dia punya azan, orang azan setakat telinga baby tu dengar dah lah. Ini dia punya azan, tu punyalah kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misi ambil semayang, nurse tu ambil wuduk, dia ingat masuk Zuhur dah, baru pukul 10. Kuat sangat. Aduh, dia sebenarnya kalau dapat baby ni, yang afdal azan tu ayah. Kalau tahnik kan, belah mulut, eloknya kita subkon lah, subkon. Macam kontrak pula subkon. Kalau tahnik, subkon pada orang-orang alim, orang soleh, tok-tok guru, kiai. Bukanlah ayah tu tak boleh. Kalau ayah tu memang potongan orang soleh, tak apa. Takutkan nanti budak tu telan-telan kurma rasa gudang garam, tu yang takut tu. Apa setembakau pula asal ni. Tu yang risau tu, kecil-kecil dah berasa dah benda tu. Tapi kalau azan, bapa sendiri yang kena azan. Tapi tak semua orang mampu azan. Komplain Tok Bilal ramai. Azan suara. Peterai tengok azan sekali, silat-silat takbir raya tu.
Kawan saya ada seorang. Dia ni qori. Macam saya kari lain. Kawan saya qori, dia mengaji Quran sedap. Oh, dia kalau azan merdu, suara dia merdu. Dia kalau azan tu maknanya apa? Bayati, sika, nahwan, jiharkah, dia. Macam saya jerkah lain. Azan dia memang sedap. Dia dapat baby. Oh, azan untuk anak dia memang sedap, mendayu-dayu. Allahu Akbar, Allah. Kawan katil sebelah dapat baby juga, tapi tak azan-azan lagi. Dia dengar kawan saya azan, sedapnya. Dia pergi kat kawan saya, sekali boleh? Sekali pekeh sekali dengan anak saya. Biar duduk sekali azan, boleh? Boleh. Kawan saya kata tak dibuat orang, biasanya orang seorang untuk seorang je lah. Dia kata, cik tak boleh azan ke? Saya ni oh cuy dandan, TB lah, bronkotis, brokoli semua ada, batuk kering lah apa. Saya suara tak keluar pula hari ni. Okey lah, mainlah baby, main. Oh, kawan saya pun okey lah, boleh lah azan anak orang. Azan anak orang, azan memang sedap lah. Kawan saya nak cerita dia ini, kawan saya kata papah dia azan tu, kawan tu pun ucap terima kasih lah. Oh Allah, terima kasih banyak lah, saya tak pandai azan ni. Allah, dalam salam tu ada sendal sikit, serah. Kawan saya pun, wush, RM50. Kawan saya kata ini sudah bagus. Aku azan di masjid, urat leher ni besar paha. Kena komplain dek orang, azan baby dapat RM50. Ini sudah bagus, ini boleh buka kaunter depan labor room tu. Siapa mau azan, kita azan sekali, RM50 untuk satu azan. Sekali tahnik package lamsam lah, 150 lah satu baby. Oh, ini boleh buat duit lah. Penunggang agama tu. Aduh. Tapi jangan main-main. Orang kadang azan ni bukan semua orang boleh. Sebab tu saya respect Tok Bilal ni memang hebat. Memang hebat. Janganlah komplain. Tuan-tuan, sebenarnya kita lari tajuk. Baik, kita kembali balik tajuk kita tadi. Cerita syafaat jauh sangat. Ceritanya doa selepas azan tu jangan tinggal. Doa selepas azan jangan tinggal ya. Kan nanti qomat pun sama. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah, tu bacalah sampai habis. Amalan yang kedua nak dapat syafaat adalah membaca doa selepas azan. Amalan yang ketiga untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah, iaitu rajin-rajin membaca Al-Quran. Rajin-rajin baca Quran ya. Saya ingat baca Quran ni saya tak sebut pun tak apa. Yang duduk depan saya ni nampak muka-muka nur. Nur, cahaya Quran belakang ni saya nampak. Akak-akak belakang ni saya ingat memang rajin baca Quran kak ya. Rajin baca ya. Alhamdulillah rajin baca saya nampak. Biasa lepas maya isyak biasanya baca apa kak? Surah apa? Al-Mulk. Lepas subuh WhatsApp. WhatsApp dah. Awal-awal WhatsApp dah. Dia Quran ni memang dia kena dibaca selalu. Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Nabi kata bacalah Quran, nanti Quran itu dia akan jadi garantor, dia akan jadi penjamin engkau nanti di hari akhirat. Maknanya tuan-tuan, manalah nak tahu pahala dengan dosa sama naik, serba boleh. Ingat Malaysia je boleh, dia serba boleh. Yang semayang soh paling depan pun dia, urut tapak kaki amoy pun dia. Lebih kurang sama naik turun naik lebih kurang. Mengutuk pengerusi pun dia juga. Sama naik. Tiba-tiba cek amalan. Rajin baca Quran. Quran lah datang. Ya Allah, dia selalu baca saya. Siang malam mengantuk, menguap pun baca. Ya Allah, masukkan dia dalam syurga. Amin. InsyaAllah. Tuan-tuan, Quran jangan tinggal ya. Baca Quran. Banyak baca Quran. Lagi apa? Tu amalan ketiga. Amalan keempat untuk ini
Amalan yang ini saya ingat elok juga saya beritahu. Tak lama ni musim ni, cuma tak ramai lah orang dapat. Tapi kalau dapat ni memang bertuah lah. Amalan yang keempat ialah orang yang akan dapat syafaat Nabi SAW ialah orang yang boleh tinggal di Madinah, boleh bersabar dengan segala cobaan di Madinah, meninggal di Madinah. Oh, tu dia. Ni saya cerita ni kok musim nak pergi umrah ni, kok lah ada bercita-cita. Dia kata anak cucu orang kampung pun dah menyampah, ambil mati Madinah lah. Ambil aku mati sana lah, sini tak tahu lah orang sudi tak sudi kan. Dia sebenarnya istimewa tau. Orang yang pergi tanah suci ni pilihan sebenarnya. Dapat mati dekat Mekah, mati di Madinah ni memang hebat sebenarnya. Sebab saya perhatikan mutawif pun mati di Malaysia. Tak faham tak faham, saya ulang balik. Dak ni bukan cerita orang lain, dak ni cerita kawan-kawan lah ni. Mutawif pun banyak mati di Malaysia. Dia duduk cerita kat Bukit Uhud, di sinilah ramai orang sahabat Nabi mati. Dia mati Malaysia. Jadi taklah bukan apa, saya nak beritahu, kalau dapat rezeki mati di Mekah Madinah ni kira betul rare. Tak semua orang dapat. Tak semua orang dapat. Jadi orang yang salah satunya juga dia pergi Madinah Al-Munawwarah, dan Nabi kata dia boleh bersabar ketika dia berada di Madinah. La yasbiru 'alal awail Madinah wa shiddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah aw syahidan. Nabi kata tidaklah seseorang itu dia sabar ketika duduk di Madinah, segala kepayahan duduk di Madinah, cuacanya. Biasa kan orang masuk Madinah demam, kadang-kadang lah. Dia pasal Madinah ni banding dengan Mekah, kadang-kadang cuaca dia ekstrim sikit. Macam hari tu saya pergi haji, suhu di Mekah 42, 44 suhu di Mekah. Saya masuk Madinah 48. Tuan-tuan tahu suhu 48. Kita Malaysia 33. Subuh 35. Memang suhu dia mencabar. Mulut kena jaga. Jadi siapa-siapa yang boleh bersabar. Tapi kalau kena time musim sejuk sampai ke tulang, dia tak sejuk macam UK, London, Rusia, tak. Tapi dia punya sejuk tu, angin dia Madinah ni, dia punya sejuk tu angin dia. Dia punya, kan ada orang sembang besar, aku sejuk okey, kulit biawak okey Jarang orang mengaku keturunan biawak ni. Dia turun hotel dengan tak pakai jaket, pakai jubah biasa macam Arab pun pakai jaket. Dia turun sekejap, angin datang, sejuk. Baru tahu dia kadang-kadang musim sejuk, yang lagi sejuk tu dia punya angin tu. Patah balik hotel, ambil jaket tu, sejuk. Jadi siapa yang boleh tahan dengan cuaca, siapa boleh tahan dengan perangai-perangai orang Arab di sana. Kalau tak cuaca, orang Arab kan macam-macam perangai. Kita tak nak beli barang, dia pujuk kita beli. Malaysia bagus. Sini mari Siti Nurhaliza bagus. Diikut dia, nak sebut mana, masuk sini, masuk, murah ini, murah haji, murah haji. Bila tak beli pula dia kutuk kita lah, apa ini bakhil. Aku penyek kat mujur, aku ni haji kan tak mabrur pula nanti. Ataupun kadang-kadang tuan-tuan pernah tak naik bas kan, saja dia tak nak buka aircon, dia tak puas hati dengan syarikat bas dia, kok tak dapat gaji ke allowance lambat bayar, dia tak buka akaun.
Aircon tu tak buka. Sekali yang naik bas tu geng-geng pengetua pencen. Geng-geng pengetua pencen, perempuan belaka. Perempuan kan banyak komplain. Jadi bising lah. Tapi nak cakap Arab tak pandai. Haji aircon AC aircon. Arab tu, driver tu buat dera, buat tak tahu lah. Sekali geng-geng pengetua ni bengang, kena sabar. Tapi kalau dah bengang kan, Haji Fir'aun. Oh, terkejut driver tu. On 16 dia bagi pada muka. Terkejut dia, kocok aku Fir'aun, aku buka tu. Tak tahu cakap Arab, dia bubuh yang mana Arab. Mujur tak Abu Jahal. Jadi kena banyak sabar sikit lah. Duk tanah Arab ni kena banyak sabar sikit. Kalau tak sabar dengan cuaca, tak sabar dengan orang, ataupun kadang-kadang tak sabar dengan sesama kita je. Duduk sebilik dengan jenis bangsa masuk toilet tahun depan baru keluar. Memang rezeki aku dapat duduk bilik. Itu yang pening mutawih tu. Ustaz nak minta tukar bilik lah. Mak Haji tu entah apa, mandi wajib agak. Lama benar dalam toilet tu. Mandi wajib apa? Umur 70 mandi wajib apa? Aduh. Sabar. Sekali meninggal dekat Madinah, orang-orang macam ni akan dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya benda-benda ni saya sebut dalam bah ni kalau di sana lah, supaya semua sejuk hati sikit. Oh, dapat syafaat. Okeylah. Tapi kalau lama sangat dalam toilet tu tak tahan juga Ustaz. Nah tu amalan ketiga ya. Amalan yang keempat untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, yang keempat ialah, ini pun jarang-jarang kita sebut tuan-tuan ya, iaitu meramaikan jemaah ketika solat jenazah. Ada jenazah, tunjuk sini pula. Ada jenazah, ini bakal jenazah ya, bakal ya. Ada jenazah, tetapi jenazah itu dia akan dapat syafaat daripada Nabi. Depends, mengikut berapa ramai orang yang semayangkan dia. Sebab itu kalau ramai orang semayangkan dia akan dapat syafaat Nabi. Ramai itu berapa ramai Ustaz? Kita nak kumpul orang kampung, tengok berapa ramai. Nabi SAW pernah sebut dalam hadis, kata baginda Nabi SAW, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatan minal muslimin yabtarunahu mi'ata kulluhum yashfa'una lahu illa syuffahu fihi. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang itu mati melainkan dia disembahyangkan oleh 100 orang. 100 orang semayangkan dia, yang mana 100 itu adalah orang-orang yang baik-baik, yang tidak mensyirikkan Allah. Maka jenazah itu akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai? 100. Sajalah nak tanya, nak dapat 100 orang tu senang tak? Nak dapat 100 orang semayangkan jenazah tu senang ke susah? Depends, bergantung kepada siapa jenazah itu. Kalau itu jenazah baik, saya ingat tak payah jemput, ramai orang akan datang semayangkan dia, memberi penghormatan terakhir. Tapi itu kalau jenazah jenis dulu masa hidup, melaga-lagakan orang, memfitnah orang, kan, mulut jahat, hari dia meninggal, saya ingat AJK pun tak sudi. Tu imam pun muka terpaksa muka tak pernah nampak, tahu-tahu meninggal. Sebab itu dulu-dulu saya masa kecil dulu ingat ada jenazah orang meninggal, lama tunggu. Orang masjid, yalah kita kan jenazah kat depan,
kita kan sementara tunggu cukup 3 line tu kan, 3 line, 3 rapat-rapat 3 soh tu kan. Jadi bacalah keluar Allah, keluar Allah baca lama. Apa imam dia boleh tak cukup. Lepas tu duduk sekejap sampailah van anak-anak yatim, budak-budak pondok. Tak cukup. Sekarang baru saya faham kenapa nak kena tunggu baru ramai. Kesian jenazah tu. Tapi nak buat macam mana? Ni semua rezeki lah, bahagian masing-masing lah. Hari ni kita semayangkan jenazah orang tau. Jenazah kita nanti tak tahulah siapalah sudi nak semayangkan. Betul. Ada orang kadang-kadang tak mesti dia pemimpin, tak mesti dia ustaz, tak mesti dia orang alim. Dia orang biasa-biasa je. Mana itu dekat Gombak, dekat Sungai Kertas, kampung Sungai Kertas, Gombak. Tuan-tuan tahu tak, yang meninggal tu pesara guru, cikgu pencen. Bukannya DG 44, bukannya pegawai PPD. Dia hanya guru, pesara guru, biasa-biasa saja. Masa dia meninggal, Tok Imam cakap, punya ramai ustaz semayangkan jenazah dia, tak tahu mana ceruk datang orang. 2 trip, sampai 2 trip semayang jenazah. Ramai sangat, ketat masjid. Jumaat pun tak macam ni lah. Sebab kalau Jumaat kita semayang dalam soft, semayang jenazah mana ada rukuk, semua kan rapat. Setara rapat pun melimpah sampai kasut. Tok Imam tu kata, ramai ustaz, saya tak tahulah apa amalan dia, ramai betul. Lepas tu kat ujung tu yang sedap tu, rugi pula tak tolak tabung. Dan lagi fikir tabung, tak ada tabung malam ni, tak ada. Tolak habis mana tahu kan, ramai nak bagi ni. Cerita mati pula, ramai dia kata. Tuan-tuan bayangkanlah, orang kalau baik, orang bagus ni, Allah, hebat tu. Sebab itu tuan-tuan, doalah pada Allah, moga-moga kita mati nanti ni ramailah yang akan semayangkan jenazah kita kan. Ataupun pesanlah pada anak-anak kita nanti, ayah meninggal nanti, tolonglah ramaikan jenazah. Jenazah pula, ramaikan jemaah. Jenazah pula, ramaikan jemaah. Jemaah jenazah janganlah, cukuplah seorang tu. Ramaikan jemaah, ramai pula mati. Jemaah, ramaikan jemaah. Tolonglah, kau carilah mana-mana member-member ayah tu, cari dalam grup tu, bagi tahu ayah meninggal. Marilah ramai sikit, cukup 100 orang jalan. Jalan, dapatlah syafaat di akhirat nanti. Boleh tuan-tuan? Cukuplah cakap ni jelah ceramah kita malam ini. Moga-moga bermanfaat dan insya-Allah kita dapat satu kesedaran bahawa kita sangat mengharapkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.